terima kasih kerana telah meluangkan masa. Maaf saya kena mulakan 30 minit lambat sikit daripada yang dijadualkan kerana saya berada di luar negara. Untuk yang baru masuk di sini, saya berada di Germany, dan Germany ini 7 jam perbezaannya dengan Kuala Lumpur. Jadi di sini masih lagi pagi, sebenarnya baru lepas, masih lagi subuh sebenarnya. Subuh dia habis pukul 8.30 nanti. So matahari tak terbit lagi. So itulah, alright. Ya. So, kita akan melihat pada minggu ini satu tajuk yang minggu lepas kita tengok kepada Tamadun Islam. Nanti saya akan buatkan satu pop quiz di mana kita akan berinteraksi bersama tapi lepas daripada habis Tamadun Melayu ni. So, whatever that is, saya akan sharekan kepada anda Tamadun Melayu punya PowerPoint slide. Saya harap anda boleh nampak. Okey. So, ini merupakan bab 3 iaitu bab Tamadun Melayu. Berikan saya masa lebih kurang dalam setengah jam kepada 45 minit untuk nak menerangkan berkenaan dengan Tamadun Melayu. Kita bahagikan kepada dua bahagian iaitu ini bahagian pertama. Minggu depan kita akan tengok bahagian kedua. So, bahagian pertama ni macam mulanya kita letakkan konsep lah ataupun mengenali siapakah sebenarnya orang Melayu, di manakah orang Melayu berada dan sebagainya. Jadi that will be our first introduction untuk Tamadun Melayu ni. Okay, alright. Dan dalam masa yang sama, kalau anda rasa macam nak discuss ataupun nak berbincang, nanti dalam pertengahan nanti saya akan ada soalan saya akan tanya. Jadi anda bolehlah menjawab dengan cara unmute, kemudian boleh jawab terus ataupun menggunakan chat, ya, so that kita berinteraksi sikit lah pada petang ini. Kalau anda petang anda dan pagi saya. Okay, alright. So pada akhir lecture ataupun kuliah ini kita akan memahami konsep Tamadun Melayu, okey, di manakah sebenarnya alam Melayu tu sebenarnya. Okey, ramai dekat sini yang berbangsa Melayu. Saya pun berbangsa Melayu. Ada orang yang berbangsa Melayu dan dia bercampur dengan mungkin bangsa ataupun lokasi yang lain sebagai contohnya. Jadi mungkin Melayu campur dengan Cina seperti saya. Bapa saya sebenarnya seorang India tapi mak saya sebenarnya orang Melayu. Jadi orang kata macam kacukkan lah ataupun interaksi secara amalgasi itu di dalam bahasa ilmiahnya. Alright. Dan kita lihat keistimewaan orang Melayu yang berada di tanah Melayu dalam perkembangan, dalam perlembagaan Malaysia. Kita lihat sedikit sebanyak berkenaan dengan konsep-konsep asas yang ada di dalam orang-orang Melayu ni sendiri. Seperti saya, ada dekat sini Umi, Nur Aisyah, ada Siti Wahidah. So, semua orang Melayu, kita mungkin tak pernah berjumpa sebelum daripada ni, tetapi kita mempunyai ciri-ciri yang sama yang boleh mengkategorikan ataupun mengklasifikasikan kita sebagai seorang Melayu. Ya, okey. Selain daripada itu, kita go through back a little bit dengan sejarah. Kita melihatkan orang Melayu ataupun Tamadun Melayu itu sendiri sebelum daripada kedatangan Islam. Seperti semua sedia maklumlah, orang Melayu di Malaysia dilahirkan sebagai seorang Islam. Jadi kita boleh katakanlah 100% daripada orang Melayu itu sebenarnya beragama Islam. Walau bagaimanapun, ratusan tahun yang lalu sebelum daripada kedatangan Islam, orang Melayu ni dia beragama lain. So dia adalah seperti agama Hindu, agama Buddha, yang mana pengaruhnya tu datang daripada pelbagai sektor ataupun daripada pelbagai pengaruh mereka yang datang untuk berdagang ke tanah Melayu ni. Okey. Dan selain daripada itu, kita lihat juga Tamadun Melayu selepas daripada kedatangan Islam. Alright. Okey, definisi kepada Tamadun Melayu. Dia bentuk oleh sekumpulan manusia yang dipanggil sebagai orang Melayu. Gambar yang saya letak dekat sini mungkin daripada tahun 1920-an atau 30-an lah. Siapa tengok cerita Mak Kilau apa semua kan. Inilah dia punya rujukan dia. Cara berpakaian, busana mereka, orang Melayu rupa macam mana sebagainya. This is how it actually try to reflects ataupun menunjukkan bahawa ni orang Melayu. Kalau siapa ada orang Melayu dekat sini, mungkin anda boleh tengok koleksi gambar-gambar daripada adik-beradik anda ataupun generasi anda yang lama dulu. So they will all come in the same way like this lah. Saya tengok datuk saya dulu kan, wah sangat handsome dengan keris semua segala bagai. Tapi masih lagi ada gambar pada masa tu. Alright. Tapi tak berapa jelas lah. Now, tertumpu kepada satu wilayah yang kita panggil sebagai Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, orang Melayu ini mempunyai bukti bahawa mereka hidup di kawasan kegugusan Kepulauan Melayu. Kita panggil sebagai Melayu Archipelago. Di manakah dia?
dia mungkin bermula daripada Thailand kepada Malaysia, kemudian pergi ke Indonesia, ataupun mungkin turun ke bawah sikit kepada gugusan kepulauan Sulawesi, maaf itu sebelah selatan, sebelah timur. Okey, dan mungkin ke sebelah timur seperti ke wilayah Sulawesi dan juga sebagainya, dan mungkin boleh terus lagi sampai ke Hawaii. Masih lagi ada artifak menunjukkan bahawa orang Melayu ada wujud di situ. Okey, dan mungkin dia pergi ke atas lagi sampai ke Filipina. Maksudnya ada lagi orang Melayu yang tinggal di Filipina. Jadi ini kita panggil gugusan kepulauan Melayu Indonesia, ataupun lebih besar lagi dipanggil sebagai Nusantara. Okey. Now, bila kedatangan saja daripada pendagang Islam datang ke tanah Melayu ni, dia dah tukarkan. Dia kata ini sebenarnya adalah tanah Jawi. Tanah Jawi ini merujuk kepada orang Jawa yang beragama Islam. Alright, yang berada di bahagian Sumatera sebagai contohnya. Itu antara satu contoh tamadun Jawi lah, ya. Okay, tamadun Jawi pula, orang Jawi, alright, ataupun tanah Jawi. Bahasa pula adalah bahasa Melayu dan juga agama asas adalah agama Islam. Walau bagaimanapun terdapat orang Melayu yang bukan beragama Islam, terutamanya di bahagian-bahagian lain, bukan di tanah Melayu lah, okey. Kemungkinannya di Sabah dan Sarawak ataupun di di Indonesia. Ini ada bukti menunjukkan bahawa orang Melayu bukan beragama Islam. Okey, next. Now, bila kita katakan orang Melayu ni, kita dapat lihatkan dia daripada 3 dimensi yang berbeza. Yang pertama adalah ras dan genetik. Kalaulah kata saya nak mengklasifikasikan orang Melayu ni melalui genetik ataupun melalui rupa paras, macam mana kita nak cakap rupa paras orang Melayu ni? Boleh cerita sikit tak? Anyone? Katalah dekat sini Siti Wahidah, ada Syafiqah, okey. Ni orang Melayu kan. Jadi macam mana kita nak kenalkan orang Melayu ataupun nak cerita ke orang-orang Melayu ni melalui rupa paras? How can you tell? Kalau bagi saya Anyone? rasa mungkin warna kulit. Sebabnya Warna kalau kulit. orang Melayu dia lebih macam, dia tak putih, dia tak cerah sangat, dia tak gelap sangat lah. So kita boleh tahulah dia tu orang Melayu. Bagi saya lah. Okey, betul juga. Ada term yang kita panggil tu. Apa nama term dia tu? Anybody know? Warna kulit tu. Ada istilah dia panggil. Tan ke? Tan? Ya, tan tu bahasa Inggeris. Tapi orang Melayu lah Sawo panggil. matang. Sawo matang. Sawo matang. Betul. Sawo matang. Tapi sawo matang tu apa sebenarnya? Apa sebenarnya dipanggil sebagai sawo matang ni? Anybody know? Ni perkataan purba yang digunakan daripada dulu lagi. Sorry. Kenapa tiba-tiba tercabut? Ni again. Let me share again. Okay. Alright. Sawo matang ni, kalau siapa yang tak pernah tengok buah sawo ataupun buah ciku, okey. Buah ciku tu dia warna brown ataupun warna coklat a little bit, warna dia perang lah. Tetapi warna perang dia tu seakan-akan dengan warna kulit. Tapi bila dia dah matang ataupun dia dah macam ranum sikit, kulit dia tu akan jadi macam warna gelap. Jadi seakan-akan seperti macam warna kulit orang Melayu lah. Okey, dia tak cerah dan juga dia tak gelap, dia lebih kurang dekat tengah-tengah. So susah sikit nak cerita. Alright, tapi selalunya berambut hitam, ada yang berikan mayang, kemudian mata pun berwarna hitam, tak berapa tinggi, tak berapa rendah, jadi muka kita nampak macam seperti Asia, hidung kita tak tinggi, hidung kita tak rendah, jadi we are actually the one that sit like literally in the middle. Right, itu adalah melalui genetik. Tetapi melalui kebudayaan pula, kita dikenali sebagai orang yang masyarakat yang memang berpegang teguh kepada agama dan juga kepada adat resam orang Melayu. Alright, katalah seorang ni datang orang Melayu lah pakai macam hot pants ataupun pakai singlet saja ke perempuan alright, pakai singlet dengan pakai hot pants. So mesti akan ada orang kata, betul tak? Mesti ada orang akan bercakap. Right? Sebab apa? Dia kata orang Melayu ni terutamanya orang kaum wanita lah, dia bersopan daripada cara berpakaian, mesti berlandaskan agama, mesti nampak sopan. Jadi orang kata susah nak jumpa orang Melayu wanita yang pakai seluar pendek keluar berjalan-jalan sana sini. Ada, tetapi sangat tidak ramai. Betul? Setuju cakap saya?
Ini disebabkan oleh kebudayaan. Disebabkan apa? Kita dilahirkan dengan cara yang sebegitu. Ramai yang bertudung ataupun berhijab bagi kaum wanita, walaupun dia rasa macam dia bukan sukarela untuk nak pakai. Tetapi sebab keluarga dan juga masyarakat memandang kepada orang Melayu ni mereka yang berpakai hijab kerana menutup aurat, jadi dia pun pakai. Tapi dia pakai pergi sekolah ataupun dia pakai pergi kerja saja, tapi kan bila dia dekat luar dia jadi free hair. Ada macam tu. Tapi ini sebenarnya adalah konsep. Datangnya daripada orang Melayu yang memang ada kebudayaannya tersendiri. Jadi cara pakaian tu kadang-kadang mencerminkan kepada kebudayaan tetapi bukan sangat kepada identiti diri yang sukarela. Okay? Betulkan saya lah kalau saya rasa saya salah. But that is actually how I feel. Nah, melalui daripada bahasa, kita mempunyai bahasa yang dipanggil sebagai bahasa Melayu, tetapi ia juga merangkumi kepada sub keluarga bahasa. Ada orang yang berbangsa ataupun berdatang daripada masyarakat atau komuniti Jawa, Madura, Aceh, Minangkabau atau Sasak, atau mungkin daripada Sabah, Sarawak, daripada Melanau, Iban, Bajau, Murut, Bugis dan Sulu. Ada tak di sini? Anyone? Semua orang Melayu tulen Pure orang Melayu, is it? Okay. Never mind. Aceh Cheer is Iban. Okay. Alright. So Iban pun sebenarnya adalah orang Melayu tetapi bukan beragama Islam. Kalau tak silap saya lah. Are you a Muslim? Nelson, okay. Nelson juga Iban Tapi Nelson bukan agama Islam Bukan. Jadi orang kata inilah yang saya bagi tahu tadi. Okay. Terdapat kelompok orang Melayu yang bukan beragama Islam tapi disebabkan oleh ciri-ciri tertentu. Walau bagaimanapun, dia punya kategori dia masih lagi sebagai seorang bumi putera mengikut perlembagaan. Nah, bila kita cakap pasal perlembagaan, kejap lagi nanti kita discuss lagi Now, bila saya kata tadi alam Melayu, inilah dia kepulauan ataupun yang merentasi seluruh Asia Tenggara sehinggalah ke sempadan Australia. So kalau siapa yang pernah dengar berkenaan dengan Christmas Island ataupun Pulau Christmas ataupun Pulau Kokos di mana terdapat orang Melayu atau masyarakat Melayu, bukan pergi melancong tau. Dia memang duduk di situ dan menetap, dilahirkan dan juga mati di situ, mempunyai generasi daripada satu generasi ke satu generasi yang lain yang duduk di tempat-tempat lah. Jadi kita panggilkan ini sebagai Melayu diaspora. Bercakap pasal Melayu diaspora, terdapat pelbagai artifak atau kesan menunjukkan bahawa orang Melayu tinggal sebagai contohnya di Sri Lanka, di Cape Town, Afrika, seperti yang dalam gambar saya di sini. Gambar di bawah ni adalah di Pulau Kokos, alright, mereka bercakap Melayu, rupa seperti orang Melayu dan juga sebagainya, tapi bukan duduk di Malaysia dan dia bukan orang Malaysia, bukan warga negara Malaysia. Ataupun di Selatan Thai dipanggil sebagai orang Patani. Dia cakap Melayu tetapi kan dia punya accent dia ataupun dia punya lorat dia tu macam lain sikit. Ada perkataan-perkataan Melayu kita boleh faham dan ada yang tidak. Jadi orang kata itulah bahasa serumpun. Macam saya pergi ke Indonesia, saya boleh faham orang sana bercakap dan orang sana boleh faham apa saya bercakap. Tapi kita bertutur dalam berbahasa yang agak macam berbeza sikit lah. Tak payah pergi jauh lah Kalau orang utara dengan orang selatan bercakap kan macam ayam dengan itik kan. Tapi sebenarnya kita faham antara satu sama lain walaupun mempunyai aksen ataupun dialek yang berbeza. Betul Okay. Now, macam saya kata tadi, perkara 160. Seseorang yang dipanggil sebagai orang Melayu, dia mestilah beragama Melayu. Berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan juga beragama Islam. Okay. Lepas tu Nelson kata, saya bukan beragama Islam. Let me just read through first. Penakrifan di atas berkaitan dengan kaedah menentukan warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ini penting sebab apa? Kita nak tengok kita punya IC kita, kad pengenalan kita menunjukkan kita warga negara yang mempunyai hak di dalam negara kita sendiri. Maksudnya ini adalah tanah air kita lah ataupun tanah pribumi kita. Okay? Dan
tanah pribumi, bercakap pasal tanah pribumi ni, kaum Bumiputera, alright, juga merangkumi kepada etnik-etnik asal daripada Sabah dan juga Sarawak. Ini termasuklah Aceh Cencin dan juga Nelson, okey, di mana memang Bumiputera juga mempunyai kacukan Melayu daripada rumpun yang berbeza, tetapi dan juga agama yang berbeza, mungkin Kristian, saya tak pasti, tapi mereka juga adalah kaum Bumiputera. Okay, dan mempunyai yang samalah. Manakala dalam asas masyarakat Melayu mempunyai social struktur, dikatakan mempunyai struktur sosial yang agak kompleks. Kenapa? Terdapat raja yang juga sebagai pemimpin, tetapi kita mempunyai kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan monarki, maksudnya mempunyai kehormatan daripada diraja, ada agung, ada sultan, ada raja-raja, ada yang dipertua pada mana-mana negara, dan kita ada Perdana Menteri dan juga kabinet-kabinet menteri-menteri yang lain. Okey, itu nampak macam struktur yang sangat struktur yang agak kompleks, tetapi masih lagi boleh diguna pakai sehinggalah sekarang. Now, raja sebagai pemimpin, kita ada golongan agama disebabkan oleh agama Islam adalah agama yang rasmi. Terdapat pembesar-pembesar negeri, pedagang dan juga petani, ya. Okey, jadi sebab apa kita ada ni? Kerana kita mengikuti kepada pusat-pusat kerajaan Melayu yang dah ada sejak ratusan tahun yang dahulu. Sebagai contohnya macam Kerajaan Melaka, okey, Kerajaan Kedah mempunyai struktur yang sama dan juga masih lagi di inherit ataupun diwarisi sehinggalah pada masa ini. Alright? Okey. Zaman kegemilangan Tamadun Melayu dianggapkan sebagai contohnya di Melaka merupakan kemuncak Tamadun Melayu. Di sinilah ditunjukkan bahawa kemunculan tamadun di mana mereka bertani, bercucuk tanam, berdagang, merantau, okey, beramagasi, maksudnya berkahwin secara campuran sana sini, okey, membuat bangunan dan juga sebagainya, ataupun membuat pembangunan, maaf saya, ini merupakan titik tolak lah, menunjukkan bahawa tamadun Melayu adalah tamadun yang berkembang dan yang penerimaannya adalah begitu menyeluruh. Di sini jugalah merupakan titik tolak yang menunjukkan bahawa orang Melayu itu beragama Islam, walaupun macam datanglah pedagang ataupun penjajah orang barat, macam kolonialism daripada British pada masa tu, dia datang sini tapi kan dia tak boleh, satu benda je dia tak boleh buat. Dia boleh nak dominate, dia ambil lah apa-apa pun, dia nak dia punya resources macam biji timah ke, getah ke, dia nak ambil tanah ke, dia nak buat bangunan ke, dia nak buat apa saja dia boleh buat. Tapi one of the things yang dia tak boleh buat adalah dia tak boleh menukarkan orang Melayu daripada orang beragama Islam kepada agama-agama lain, terutamanya kepada agama Kristian. They tried but then they can't, because itu menunjukkan bahawa orang Melayu memang berpegang teguh kepada agamanya lah. Okey, asas pembentukan Tamadun Melayu menunjukkan bahawa terdapat artifak kewujudnya manusia yang tinggal di Malaysia ataupun di tanah Melayu sejak daripada tahun 5,000 tahun yang masa lalu. Kalau siapa yang pernah pergi ke macam Kuala Selinsing ataupun pergi ke, ada tempat kat Ipoh, ada dekat Perak, saya tak apa lupa dah, tak ingat dah. Saya rasa Kuala Selinsing kot, terdapat fosil ataupun carbon dating yang menunjukkan bahawa manusia pernah hidup di tanah Melayu sejak daripada 5,000 tahun yang lalu. So ini merupakan orang Melayu yang pertama lah, dia panggil sebagai Perak man. I have an article, kalau tak silap saya, dan video saya letakkan dekat dalam Europe, so you can actually go and see. Okey, dan selain daripada itu, asas pembentukan Tamadun Melayu bukannya hanya datang daripada Tamadun Melayu itu saja, tetapi terdapat campuran ataupun kacukan atau kita panggilkan cedokan yang datangnya daripada tamadun lain. Sebagai contoh, kalau saya tunjukkan dalam gambar ni, kebudayaan yang bercampur dengan tamadun Islam atau tamadun Arab. Sebagai contohnya, siapa orang Melayu yang pernah menari Zapin, Zapin ini datangnya daripada Zafana, okey, tapi Zafana ni sebenarnya adalah tarian yang datangnya daripada Yaman. Okey, ini tamadun Arab lah. Alright, dan pada masa itu dia lebih kepada memuji-muji kepada Allah, memuji kepada Rasulullah dan sebagainya. Tetapi sekarang ni bila dijadikan kepada kebudayaan Melayu, dia lebih kepada hiburan semata-mata lah. Jadi dulu lelaki je yang boleh menari, perempuan tak boleh menari, sebab itu adalah guideline berpandukan kepada Islam. Tetapi di dalam tamadun Melayu telah pun ditukarkan a little bit. Alright. Okey, dan selain daripada itu, perkahwinan. Kalau dilihatkan perkahwinan di sini, okey, pun sama juga. Okey, ini mungkin nampak macam perkahwinan orang India, tapi sebenarnya ada perkahwinan orang Melayu.
alright. Tapi disebabkan oleh dia ada similarity ataupun kesamaannya di situ yang masih lagi dipraktikkan sehingga sekarang. Contohnya istiadat bersanding, memakai apa ni, apa panggil, inai, alright, ataupun istiadat berinai, apa ni, banyak lagi lah, okay. Daripada segi pakaian dan busana dan sebagainya, ataupun mungkin daripada segi bahasa. Kalau kita tengok di sini, siapa yang pernah I'm sure you have perkataan seperti cawan, taihu atau tauhu ataupun bing. Ini sebenarnya adalah perkataan Cina atau bahasa Mandarin, tetapi telah pun dibahasa Melayukan dia. Ini menunjukkan bahawa terdapat apa orang kata kacukan lah, alright. Jadi kita orang Malaysia kadang-kadang kita dah tak perasan, alright, these things happen, tapi it was actually from before. Okay, alright. Now, kita akan merujukkan sedikit kepada Melayu sebelum kedatangan Islam. Terdapat bukti arkeologi yang mengatakan bahawa terdapat kesan-kesan prasejarah yang datang daripada 2,500 tahun dahulu. Okay, seperti di Lembah Bujang, di Kuala Selinsing, yang menunjukkan bahawa terdapat orang Melayu yang ada di sini, tetapi mereka bukan Islam. Jadi kalau bukan Islam, apakah agama mereka sebelum daripada ini? Dipercayai bahawa mereka beragama Hindu ataupun beragama Buddha. Kerana apa? Sebab terdapat kesan-kesan seperti dekat Candi Lembah Bujang tu, seperti Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur ni maksudnya mereka beragama Buddha lah. Alright. Ataupun mungkin terdapat kesan-kesan seperti yang datangnya daripada Angkor Wat ataupun daripada Kamboja. Alright. Maaf saya, kalau daripada Borobudur tu mungkin daripada beragama Hindu, tapi kan kalau datang daripada Angkor Wat tu kemungkinan beragama Buddha. Alright. Bukan. Itu itu Angkor Wat Buddha yang kan? Hindu sebab Surya Varman yang yes, build yang Angkor Wat. I see. So itu sebenarnya daripada kerajaan Funan, betul? Ya, betul. Even the Candi Lembah Bujang yang Kedah, yang tu pun Surya Varman II. Itu sebenarnya pada agama Hindu? Ya, sebagai Surya Varman II yang bina yang Candi Lembah Bujang yang duduk dekat Kedah. I see. Okay. So ada siapa sini yang pernah melawat dekat Kedah, dekat Candi Lembah Bujang? Saya ingat saya pernah pergi dengan arwah ayah saya dululah. Nak kena panjat tu tinggi. Tapi dia kata, yes, Kuhan. No, sir, carry on. No, it's okay. No, sir, just carry on. Alright. Thank you very much for contributing. Saya ingat saya pernah pergi dekat Lembah Bujang pada masa tu. Okay, banyak tahun dululah masa itu. Saya ingat saya kecil lagi. Saya rasa saya dekat sekolah rendah lagi. Darjah 6 or something like that lah. My father brought me there. Lepas tu dia kata bahawa dulu ni sebenarnya adalah pelabuhan. Tapi pelabuhan tu dia letakkan bahagian bawah. Tapi kan kesan candi tu dia duduk dekat atas bukit. Sebabkan oleh sama ada dia dipindahkan ke atas ataupun mungkin peredaran masa yang beratusan tahun dulu tu kan maksudnya tanah berubah. Ya, dia Candi Lembah Bujang dia guna sebagai untuk buat the war sword like that. The wall swap. I see. Dulu dia panggil sebagai nama Kedah ialah Kadarem. Kadarem? Ya, orang itu sebenarnya nama asal Kedah? Ya, orang lama duduk Kedah, mereka mungkin tahu nama Kadarem. Yang tu tukar mai sekarang Kedah, sebagai Kedah. Sebab dulu Kadarem maksud Kadarem ialah besi yang buat untuk pakai untuk pisau yang untuk negeri lain. Masa yang France, Portugal semua, mereka yang mai beli dekat Kadarem, Malaysia, Kedah. Okay. That's a new knowledge. Yeah, thank you so much. That's a new knowledge that I know today. Okay. Saya tahu bahawa dulu kita panggil sebagai Kedah Lama ataupun Langkah Suka disebabkan oleh dia duduk di bahagian bahagian tepi laut. So, utamanya macam Langkawi dan sebagainya. Dan Langkah Suka tu sebenarnya adalah perkataan Melayu purba yang datangnya daripada perkataan Sanskrit yang menunjukkan kepada kepulauan. Alright.
Okay, so we move on a little bit. Now, itu sebelum daripada kedatangan Islam ya. Jadi dipercayai bahawa kedatangan Islam tu selepas daripada datangnya pedagang-pedagang yang datang daripada Arab ataupun Parsi ataupun daripada India ataupun juga daripada China. Okay, pedagang Cina, kalau mungkin anda tak berapa pasti sebelum ni, mereka adalah yang datang ni ada juga yang beragama Islam sebab mereka datangnya daripada dinasti Han ataupun dinasti Manchu. Okey, sebagai contohnya lah yang dikenali sebagai Laksamana Cheng Ho ataupun Cheng Ho yang sangat tersohor itu, dipercayai bahawa beliau adalah beragama Islam. Masa dia datang ke Tanah Melayu, masa datang ke Melaka, masa tu dia datang dan juga membawa agama dalam masa yang sama. Jadi ramailah orang Melayu pada masa tu yang beragama Islam. Ya. Okay. Dan kesan-kesan sejarah tu dapat dilihat daripada pelbagai buku, sebagai contohnya Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Amir Hamzah, di mana buku ni dekat library kita tingkat 9 pun ada kalau nak, yang ditulis yang menunjukkan bahawa intelektual dan juga pesuratan orang Melayu pada masa itu selepas daripada kedatangan Islam. Okay. Alright, selepas kedatangan Islam tu jadi ada perubahan lah. Maksudnya macam undang-undang Melaka telah pun ditukar kepada hukum kanun Melaka yang lebih berlandaskan kepada agama Islam. Terdapat hikayat Hantuah yang menunjukkan bahawa Hantuah tu sebenarnya adalah orang Islam. Terdapat Sulatan Al-Salatin, kalau siapa yang ikut sejarah lah dulu, yang menunjukkan sejarah Melayu selepas kedatangan Islam ya. Dan juga selepas kedatangan Islam tu juga menunjukkan bahawa orang Melayu menjadi tokoh-tokoh alim ulama, sebagai contohnya Hamzah Al-Fansuri, Arsyad Al-Banjari, ramai yang mungkin kenal dengan Wali Songo yang datang daripada Sumatera. Jadi mereka diberikan tanggungjawab kepada untuk menyebarkan agama Islam dan menjadi tokoh alim ulama yang dihormati sehinggalah pada masa ini. Ya. Okey, so zaman kegemilangan tamadun Melayu dianggap sebagai Melaka lah, seperti saya beritahu tadi, penerimaan Melayu yang sangat menyeluruh dan orang barat yang datang ke sini terpaksa berhadapan dengan kesultanan orang Melayu. So orang Melayu cakap kata at that time, we can negotiate about a lot of things, but one thing that we cannot negotiate is about the religion. So do not mess up with the religion of orang Melayu, dia kata. Nanti that would be a bit of a trouble. So, believe it or not, until sekarang ni pun, bila apa saja yang melibatkan kepada Islam pada orang Melayu ni, dia akan jadi kita panggil sebagai isu sensitif yang tidak boleh dipetik ataupun tidak boleh dicampur. Do you agree with me? Okay. Contohlah macam perkataan menggunakan agama nama Allah, okay, sebagai nama Tuhan. Alright, this is actually a very sensitive issue. So that is actually one of the reason lah. Jadi kita panggil dia sebagai sifat semesta orang Melayu. Alright. Now, antara bukti bahawa ada kerajaan orang Melayu adalah melalui batu bersurat, sebagai contohnya. Orang jumpa batu bersurat dekat Terengganu. Okay, tulisannya tu dalam tulisan Jawi, tetapi tulisan dia tu menunjukkan bahawa dibacanya sebagai bahasa Melayu, tetapi dituliskan dia di dalam tulisan Arab ataupun tulisan Al-Quran lah. Jadi dipanggilkan dia sebagai bahasa Jawi, iaitu bahasa tu disebut dalam perkataan Jawa, tetapi cara penulisan tu adalah penulisan Arab. Alright, okay. Now, pandangan semesta kepada orang Melayu. The next part is I'm going to explain to you about orang Melayu ni, bagaimana kita nak lihatnya secara general ataupun secara amnya lah. Ya, okay. Apa saja aktiviti ataupun adat istiadat ataupun kelakuan dan juga tingkah laku orang Melayu banyak berdasarkan ataupun berteraskan kepada unsur-unsur akidah Islam. So masih terdapat lagi kepada unsur-unsur yang bukan Islam yang diwarisi sehingga sekarang, tetapi dia makin pudar dan juga makin pudar a little bit lah. Sebagai contohnya lah, sebelum kedatangan Islam tu, orang Melayu ni mempercayai kepada tahyul ataupun animism. Okay, kalau siapa yang kenal perkataan terms animism, ini maksudnya mempercayai kepada contohnya macam pokok, kepada tunggul, kepada orang bunian dan juga sebagainya, yang dikatakan bahawa mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu lah, ataupun mentadbir ataupun untuk menjadi hamba sebagai saka dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya adalah kepercayaan
yang datangnya daripada ratusan tahun dahulu sebelum daripada kedatangan Islam, tetapi masih lagi ada diamalkan sedikit demi sedikit, alright. Tapi dia dah jadi macam nak pudar lah, alright. Saya ingat masa saya orang kata dalam nak membesarkan, mak bapak saya dia kata, kau jaga sikit kalau kau jalan jangan balik malam buta, dia kata. Jangan balik lepas daripada maghrib, nanti ada je benda nak ikut. Like things like this lah. Okay, which make it Malay is a very beautiful and a very unique community ataupun tamadun. Okey, yang pertama adalah akidah Islam. Orang Melayu dia memang berpegang kepada akidah Islam sebagai asas pandangan semestanya. Jadi keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah adalah sangat penting. So you can do anything, tapi one thing that you cannot do is actually to take the religion away from orang Islam. It's actually a bit difficult. Walaupun ada cases lah kita dengar kata orang Melayu nak convert kepada agama lain dan sebagainya, tetapi hanyalah segelintir kecil saja, tapi ke majoriti ataupun rata-ratanya orang Melayu adalah orang Islam. So that is like one of the thing lah. Kedua adalah ketaatannya kepada raja dan juga menghormati kepada pemimpin. Itu orang kata dah macam tertanam di dalam hati kita sebagai orang Melayu. Dia katakan sebagai ini adalah nilai asas. Kenapa? Sebab kita ni memang dilahirkan sejak daripada satu generasi ke generasi yang lain ni melalui institusi beraja. Okay, ini yang nampak macam berbeza sikit dengan orang bukan Melayu, iaitu seperti orang India ataupun orang Cina. Dia punya pandangan terhadap orang kata kerajaan ataupun institusi beraja tu mungkin nampak berbeza sebab orang Melayu ni dia ada dia punya caranya tertentu, cara menghormati dan juga cara untuk menyanjungi kerajaan yang mempunyai sistem beraja ni. Alright. Okay, ataupun kesetiaan lah yang kita panggil. Alright. Now, the third one is berpegang teguh kepada adat resam. Cuba tengok dalam gambar yang saya bagi dekat sini. Okay, ini apa gambar ni? Kalau siapa yang boleh bagi tahu saya? Mungkin gambar yang pertama dulu. Cukur jambul. Cukur jambul yes. So cuba cerita sikit, apakah sebenarnya istiadat cukur jambul ni di dalam tamadun Melayu? Anyone can tell? Okay, saya ceritalah Okay. Istiadat cukur jambul bila dapat anak, jadi orang kata anak tu nak macam nak menempuh kedewasaan, alright. Dia adalah dia punya aktivitinya. Jadi dia kata apa? Dia kata kita cukurkan jambul, lepas tu kan mungkin dia pecah dia panggil pecah mulut or something like that. Dia letakkan macam manisan untuk nak macam dia kata nanti letak manisan tu budak-budak ni dia cakap manis, okay. Dia cakap pun bersopan dan sebagainya, mulut tu nampak cantik, alright. So there are things like this lah yang kalau saya tengok kan dia punya budaya ni ada kesamaannya dengan tamadun India alright. So sama juga Kuhan, contohnya dalam tamadun India ada kan cukur jambul kan? Apa? Cukur jambul ada tak? Cukur kan macam jambul. baby nanti dia akan guntingkan rambut sikit, dia kata nanti ada Ada. Ada. Seperti gambar yang sebelah satu lagi ni pula adalah mandi bunga. Ini Mandi- pun sama juga. Okay. Ya, kami Ada ada. Kuhan? Ya. Apa sebenarnya secret mandi bunga ni Apa dia punya rahsia dia? Dia rahsia macam mana cikgu, saya tak faham. Tak, maksudnya apakah sebabnya orang mandi bunga? Sebab dia macam kita we are doing some business or our life is we are faced too much of struggle, and then like everything become negative. Even for me, for myself also, the last month I have joined work the time Wi-Fi as a technician, but my work, the place, and then my savings all become like not well. It become like my savings become lower and lower. So until we like fed up with the work, with the with the life like that. So lastly, I told to my mom, like I feel like I want to give up in
even the degree and the work, everything. Then she Mm-mm. asked me to let me wait for few days, and then we go for some temple. We will ask about this, and then yeah, we went for the Juru, the nearest Penang, the mainland lah. So Mm. we go take some mandi bunga lah, sebab mandi bunga sebab to how avoid the negative vibes around us. Hmm. Ada So orang Melayu dia kata memandi bunga ni sebenarnya untuk nak membuang sial. Betul tak? maksud dia apa? Membuang sial. Maksudnya Islam membuangkan apa orang kata macam all the negative vibes lah. Yes, Macam like siapa ni Tashini cakap kata nak buang all this like apa tu all the bad vibe ataupun the bad yeah, aura-aura yang tak baik tu di dalam badan. Orang tengok kita tak berseri, orang tengok kita macam tak lawak, kita ni macam tak laku ataupun kita buat apa-apa benda pun macam tak jadi. Betul tak? yeah, betul. Ah, Actually, most of the thing is like common, like with between the Hinduism and Islamism. It will be same, like the hmm. bunga as well. A lot of things are same like Islam. Maybe I correct a little bit of your term antara yang orang India dan juga orang Melayu daripada segi kebudayaan dia. Bukan daripada Islam tau. Islam dia tak ada ni. Tapi kan daripada budaya Melayu tu sendiri. Dia ada dia punya kesamaan dia. Dia lebih kurang sama lah. Saya pun pernah juga mandi bunga dulu. Cik, sorry ya, I tak faham. Islam Melayu lain ke? Kalau dia sebenarnya ada perbezaan dan juga kesamaan. Ada perbezaan dan juga ada kesamaan dia. Okey. Jadi kita kena macam tahu membezakan. Sebagai contoh lah macam istiadat mandi bunga. Dia lebih kepada Melayu tetapi dia bukan kepada Islam. Oh, okay, I understand. Okey. Tapi katalah macam orang Melayu dia semayang 5 waktu. Itu bukannya daripada orang Melayu tapi itu adalah daripada Islam. So tapi macam mandi bunga ni dia kesamaan dengan orang India, alright. So mungkin orang India tu dia bukan daripada agama Hindu tapi dia mungkin daripada Buddha ataupun mungkin daripada Kristian atau mungkin orang India yang beragama Islam tapi kebudayaan tu datangnya daripada orang India tu sendiri. Okay, saya faham. Alright, okay. So that was it lah. Macam saya cakap tadi lah, dia ada macam apa mak saya buat macam ambil 7 bunga, lepas tu dengan 5 nipis atau 5 purut, lepas tu kan dia ada dia punya baca dia something like that. Kemudian dia cara mandi dia tu daripada hujung rambut sehingga ke bawah kan, maksudnya it will just like go off. You know, like or slide off or something like this. Alright. Tapi itu sebenarnya adalah kepercayaan orang Melayu. Yang kita katalah dia berpegang teguh dengan adat resam. Sama juga macam dalam istiadat yang lain. Sebagai contohlah perkahwinan. Kalau dia kahwin dia mesti nak bersanding. Okay. Mungkin dalam kebudayaan lain dan kebudayaan barat tak ada. Tapi kan orang kata tak semestinya kena buat. Tapi kan dia akan buat juga disebabkan oleh itu adalah budaya dan berpegang teguh kepada adat resamnya. Alright. Dan selain daripada itu memuliakan orang yang lebih tua. Keutamaan diberikan kepada orang tua. Terdapat pepatah yang mengatakan orang tua lebih makan garam lagi. Apa maksudnya tu? Bila orang tua dah lepas makan garam, dia rasalah benda tu masin dulu. Dia tahu kata benda tu masin kan. So that means that they know actually more lah. Dia katakan orang tua ni lebih pengalaman. Orang yang lebih pengalaman ni perlu dihormati sebab dia dah banyak berjalan, dia pernah merasakan kehidupan dalam kepelbagaian dan sebagainya. Okay. Jadi orang kata kalau orang Melayu lah kalau orang tua-tua bercakap, kita tak boleh campur. Kita terutamanya orang wanita. Orang wanita dia kata kau kena duduk dekat dapur. Tak boleh duduk sembang sama dengan semua orang. Dia berbeza dengan tamadun barat. Tamadun barat pula dia kata kalau kita tak campur dengan orang tua-tua, jadi kita tak belajar. You know, like, so orang yang duduk kat dapur, kalau sambil orang semua sembang ataupun orang sembang-sembang semua datang rumah ada tetamu, tapi kita tak datang duduk depan, kita pergi duduk kat dalam bilik, dia kata kurang sopan. Tapi orang Melayu dia lain pula. Dia kata kalau ada orang datang apa semua kan, jangan duduk sama dengan orang tua-tua. Nyampuk je. Orang kata ni kan, so kau kena duduk kat belakang. Things like that lah Okey, selain daripada itu, orang Melayu juga dikatakan mengutamakan ahli kekeluargaan dan juga hubungan silaturahim. So amat penting, dia kata orang Melayu ni dia tak boleh panggil nama macam abang, adik pun tak boleh panggil nama.
Dia kata punya nak hormat sendiri, dia kena panggil lah macam Along, Angah, dia panggil Acik, dia panggil like kakak, dia panggil abang. Jadi orang kata itu dah jadi macam darah daging kita dah. Alright, so cara kita nak hormat tu, kita tak boleh panggil kakak atau abang saya. Abang saya nama Muzani, dia tak boleh panggil Wei Muzani. Alright, I kena panggil abang. Tapi that's the way kita ni lah. Saya rasa kat semua orang pun semua sama dan ada kenduri dan juga ziarah menziarahi menunjukkan bahawa keakraban, ikatan kekeluargaan tu tetap ada lah. Okay, macam dalam gambar ni kan, I'm sure orang Melayu dekat sini, siapa ada dekat sini buat ni. Buat tak? Macam hari raya kan, semua orang kalau kata satu family pakai biru, semua kena pakai biru. Okay, kalau mak kata hari raya kali ni kena pakai baju warna pink ataupun warna merah jambu, tak kisahlah kau badan sador ke, kau besar macam mana pun, kau semua kena pakai baju warna pink. Dengan abang-abang kita yang macam misai, belenting semua tu pun kena pakai pink. Betul tak? Siti Wahidah, betul itu satu lagi nak tunjukkan betapa keakraban, apa orang kata, kekeluargaan ya. So itulah. Dan juga selain daripada itu, saling hormat menghormati. Kita adalah orang yang tidak memandang rendah kepada orang lain. Dan orang Melayu adalah orang yang suka merendah diri. Jadi kalau siapa rasa macam bongkak sikit tu and all that, you have to understand that is not you. So orang Melayu sebenarnya adalah orang yang suka merendah diri dan menghormat kepada orang lain. Walau bagaimanapun, sekiranya orang yang tidak menghormati, penghormatan tu akan dipandang rendah oleh orang lain juga. Jadi orang kata we pay back of what we get lah. Dan juga orang Melayu adalah orang yang suka meraihkan tetamu. Tak percaya, tunggulah hari raya. Dia kata ada satu term dia panggil sebagai open house. Dia tak sempat nak buat hari raya sebab orang kata hari raya pendek je kan. Tak berapa ramai, banyak rumah yang boleh pergi menziarah. Dia kata seraya sebulan. So anytime dalam masa sebulan tu datang dia nak buat open house, siapa nak datang makan boleh datang makan. Meraihkan tetamu. That is actually one of the attribute. Selain daripada itu, orang Melayu juga dikatakan sebagai masyarakat yang bertimbang rasa, yang mengutamakan perasaan orang lain di dalam pelbagai keadaan. Bagaimana pula tu? Saya bagi contoh dekat sini. Kalau kata macam hari Jumaat adalah hari untuk orang lelaki Melayu, atau orang lelaki Islam untuk pergi bersolat sembahyang Jumaat berjemaah di masjid. Kalau selalu saya pergi sembahyang Jumaat, mesti aja keluar daripada tu, masjid saya kat Masjid Bangsa ni kan, ada je orang yang datang meminta sedekah disebabkan oleh ada orang yang memberi. Jadi ada orang yang memberi itu menunjukkan bahawa ada satu sikap ataupun sifat bertimbang rasa. Kadang-kadang bila saya dekat Uni Razak, dekat kampus kan, antara masjid yang paling dekat, selalu saya suka pergi dekat Masjid Chowkit sebab situ senang nak parking dan juga kalau saya bawa motor lah kan. So dekat itu ramai sangat, macam orang susah banyak dekat area Kuala Lumpur, dekat Segelendangan dan juga sebagainya kan. Ada je orang datang meminta sedekah. Kerana apa? Sebab ada orang yang memberi. Alright. Saya dah nampak macam gelap sangat dah sekarang ni. I think I have to switch my position to somewhere. Alright. Never mind. Let's continue a little bit more. Alright. Orang Melayu juga adalah orang yang bersopan santun dan juga berbudi bahasa. Seperti saya bagi tahu tadilah. Alright. Dan juga orang yang suka bermesyuarah dan juga bermuafakat. Dia tak kata buat kerja tu melulu-lulu, tapi kan dia selalunya akan gather around and also mencari jalan penyelesaian terbaik dengan cara bermuafakat. Ada pepatah yang mengatakan bahawa bulat air kerana pembetung dan juga bulat manusia kerana muafakat. Apa Haris? Orang jual tisu bagi RM5. Yalah, orang jual tisu tapi tisu tu RM1 aja, tapi kan dia bagi RM5 sebab apa? Dia katakan benda tu sedekah. Jadi dia buat pada hari Jumaat supaya mengambil sempena hari itu adalah hari yang berkat. Jadi orang kata dapat pahala dengan lebih berganda-ganda lah. Haris? So that was actually it. Kita orang kata tak ada paksaan pun, kadang-kadang kan kita nampak ada je orang datang nak bagi sedekah apa semua kan. Selalunya orang Melayu yang suka bagi. Alright, tapi tak dikatakan juga ada orang yang bukan Melayu pun masih lagi memberi. So it's actually like one of the mutual agreement lah, ataupun the mutual understanding. Dan juga yang terakhir sekali adalah bergotong royong. Orang Melayu adalah orang yang suka gemar bergotong royong. Buktinya, alright, kalau siapa yang duduk kat kampung, terutamanya siapa yang duduk kat Negeri Sembilan ataupun Melaka, this is like satu term yang sangat suka dipakai lah. Ada orang Melaka, orang Negeri Sembilan di sini.
Dia katakan rewang, alright, iaitu kalau kata ada kenduri je kan, jangan panggil caterer sebab caterer dekat situ memang tak jalan lah. Alright, so semua orang datang, terutamanya kaum wanita, dia datang bawa pisau sebab kejap lagi nak potong bawang. Yelah nak makan bawang banyak, nak masak kan. Orang lelaki dia kata apa, jom kita pergi sembelih lembu, ataupun masa nak buat akikah, ataupun nak buat kenduri kahwin, ataupun mungkin dalam hari raya korban. Alright, ini semua pakat ramai-ramai datang, kita slaughter ourselves and also kita lapah ourselves, kita sharekan daging ni bersama-sama beramai-ramai and all that. So ini adalah cara macam bermesyuarah, bergotong royong dan juga in relation to other peoples lah. Alright, dan tak ada siapa aja tau benda ni. Sebab apa? Kita ni mungkin hidup di dalam kawasan yang berbeza. Saya mungkin di Kuala Lumpur, anda mungkin di Kedah tapi itu adalah satu praktik yang memang dibuat daripada satu masa ke satu masa dan juga yang lebih kurang sama. Okay? Okay. Oh, your short rest dah habis. So no worries, kita pun dah dekat nak tamat dah. Alright, so I think this is actually the last slide for today. Lepas ni saya akan sambungkan pada minggu hadapan dalam Tamadun Melayu bahagian kedua. Okay, nah sebelum saya tamatkan sesi ini, jom kita masuk dulu ke ke Urox. Sebelum tu, ada apa soalan? Okay, so kalau tak ada soalan, I think you can see this. Alright. Internet kat Germany ni macam slow sikit. Dia tak sama macam kat Malaysia. Kadang-kadang ada certain thing yang saya rasa macam, ya Allah lagi sukalah duduk dekat Malaysia. Number one is dia punya internet service. Okay, dekat sini memang hampir, kalau kat Malaysia akan isap macam laju je everything. Tapi kan dekat sini ni kan macam you have to compromise a little bit lah. Kata macam negara maju kan, but then that was actually what it is. It is what it is. Kadang-kadang orang kata macam hidup di Malaysia ataupun di negara kita sendiri tu is like the best kalau berbandingkan dengan negara lain. Wallahualam lah. Okay, kita akan pergi ke Tamadun Melayu. Alright, Tamadun Melayu saya letakkan dekat sini adalah pada minggu ke-5 dan juga satu lagi pada minggu ke-6. Alright, so saya tengokkan dulu pada minggu yang ke-5 ni lah. Minggu ke-5 ni saya ada 2 tugasan yang telah saya berikan. Now just to remind you guys, tugasan ni adalah tugasan yang sangat pendek. Jadi orang kata jangan ambil masa yang lama, you tak perlu buat cover, you tak perlu buat di dalam software lain macam Microsoft Word ke apa. Jawab je terus dekat dalam ni. Anggapkan dia macam anda menjawab dalam social media lah. You pergi Facebook, you punya kawan nak tulis-tulis apa semua kan. So you know like something like that. Alright, okay, saya masuk dulu kepada laman utama. Okay, nah orang Melayu adalah orang yang suka berpantun, jadi saya letakkan pantun di sini untuk anda baca lah sebagai pembuka bicara. Okay, nah selain daripada itu saya letakkan gambar di sini. Ini adalah Pak Yong, iaitu saudara Rosnan Rahman yang merupakan aktivis seni di Malaysia. Kenapa gambar ni saya letakkan sebagai pembukaan adalah ini merupakan titik tolak di mana orang Melayu itu bertukar daripada agama Islam atau bukan Islam kepada agama Islam. Kenapa? Kerana kebudayaan yang ada pada Mak Yong ni dulu dikatakan mempunyai ciri-ciri tahyul ataupun ciri-ciri animism, yang mana orang Kelantan kata dia dah tak boleh terima dah disebabkan oleh pengaruh bukan Islam yang ada di sinilah. Alright. Tapi selepas kedatangan Islam, dia kata masih lagi boleh dipraktikkan tetapi ada certain part lah. Maksudnya ada macam pemujaan tu dia tak boleh buat dah. Tapi dia kata dia boleh buat ada bahagian yang tak ada pemujaan. Hanyalah menari semata-mata dan juga sebagai hiburan. Okay. Alright. So saya letakkan video. Saya ada di sini nota kuliah dan juga ada fakta dan juga media. Alright. Which I want you guys to go through lah. Now, dalam ni ada quiz, tapi quiz ni nanti saya akan buat pada minggu depan. Minggu depan kita akan buatkan kelas ni lebih interaktif a little bit so that nampak lebih menarik. Ada 2 perbincangan di sini, iaitu kongsi pengalaman anda di dunia Melayu dan satu lagi adalah orang Melayu di serata dunia. Yeah? Okay, so let me just go through to the next page first. Kuliah ni kalau siapa yang rasa macam tak sempat, saya ada rakaman dekat sini. So you can actually follow through dengan rakaman. Alright, okay. Selain daripada itu, terdapat nota yang ada di sini. So nota yang saya berikan ni saya dah letakkan untuk anda download. Jadi kalau anda nak baca, boleh baca terus di sini.
Selain daripada itu, terdapat fakta dan juga media. Saya letakkan beberapa video dekat sini untuk rujukan anda untuk mengenali tamadun Melayu dengan lebih lanjut. Yalah, kita bukan study untuk exam saja. Jadi anda kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Melayu, jadi orang kata adalah siri-siri perbincangan yang ada di sini yang mungkin dapat membantu anda untuk memahami tamadun Melayu dengan lebih lanjut lagi. Dan selain daripada itu, kita ada tugasan. Now, saya tawarkan kepada anda ada 6 poin ataupun 6 markah di sini. Tiga markah yang pertama adalah pengalaman di dunia Melayu. Jadi saya nak anda berkongsi dengan saya. Ini saya nak kongsi dengan anda. Antara pengalaman saya di dalam tamadun Melayu, saya ni memang gemar kepada hiburan seperti tarian dan juga nyanyian dan juga seni tampak. Jadi I love to actually do this. Ni masa saya zaman muda dululah. Ada kumpulan tarian yang saya join ataupun saya sertai di mana saya belajar macam mana nak menari inang, macam mana nak menari zapin dan juga sebagainya. Sekarang ni kebanyakannya dah lupa lah. Tapi pada masa tu I love to do this. I make new friends. Yang mana dalam satu kumpulan saya tu ada yang bukan Islam pun, bukan Melayu pun ada yang berbangsa Cina, ada yang daripada luar. This is like one French ladies that come in. Alright, ni guru saya nama dia Cikgu Nurul yang mengajar saya menari, and it was actually very interesting sebab saya dapat membuat pertunjukan memakai busana Melayu yang memang satu set dengan kerongsangnya, dengan dokongnya, dokoh dia dengan sebagainya. So it was actually something that is very interesting. Now, I want you to tell me about your life experience that involve tamadun dan juga peradaban Melayu. So what you do is letakkan dekat dalam bahagian reply ni saya tak nak masuk lah, ada orang lain yang tengok kan. Katalah kalau anda ada menyertai apa-apa, mungkin ada orang bukan Melayu ada set pakaian seperti pakai baju Melayu dengan sampin pada hari raya. Mungkin anda pernah menyertai majlis hari raya ataupun pergi ke perkahwinan orang Melayu. I'm sure you had one. Alright. Jadi kongsikan bersama. Tak banyak. Dalam lebih kurang dalam 300 patah perkataan. Tapi yang terbaik sekali adalah letakkan gambar. I'm sure you will have on your phone gambar yang merujukkan anda kepada tamadun Melayu tu sendiri. Okay. So I want you guys to share it with everyone so that everybody will know. Okay. Alright. Good. Now, tugasan yang kedua juga saya tawarkan 3 poin. Ini mudah saja, anda boleh tengok video yang telah saya letakkan di sini. Video ni kata orang Melayu wujud di serata dunia. Betul ke? Kalau betul, so tengok dalam video ni dan jawab soalan. Nah, orang bangsa Melayu telah keluar daripada Kepulauan Melayu pada masa itu ataupun selepas daripada kedatangan penjajah. So dipercayailah, dia kata penjajah datang, ada orang Melayu ni dia tak puas hati sebab negara dia dijajah. Jadi dia nak melawan tak boleh. Apa dia buat is dia keluar dan jajah tempat lain. Alright, itu orang kata very Deseri Mersing punya cerita ataupun cerita Pak Malau. Alright, sejak daripada itu bangsa Melayu telah pun membina penempatan ataupun perkampungan Melayu di negara-negara lain. Jadi manakah negara dia ada dalam video ni? Antara negara yang dihuni oleh orang Melayu adalah di Malay Strait di Sri Lanka, di Cape Town di Afrika, Pulau Kokos atau Pulau Christmas dan juga Jabal Ajiat di Mekah. Kalau siapa yang pergi Mekah berumrah kan kadang-kadang rasa macam kat Malaysia je pula sebab orang Melayu yang merata-rata je ada kan. So mereka dipercayai berasalnya daripada Indonesia ataupun daripada Malaysia. Now, arahan dia, menurut video yang dipaparkan di atas, bincangkan bagaimanakah orang Melayu wujud di lokasi-lokasi yang digambarkan dalam media. Kenapa mereka berada di situ? Okey, ataupun bagaimanakah mereka berada di situ. So, bincangkan dia pendek saja dalam 150 patah perkataan. Tapi you have to watch the video first lah because that is where the answer will come from there. Alright. Now, dengan itu, that was actually covers kandungan kita pada minggu ini. Okay, so soalan. Any questions? Tashini, kalau tak ada. Okay. Saya bagi contoh. Tashini, Tarishini, you pernah makan nasi lemak tak? Yes, sir. So nasi lemak tu bukan orang Melayu punya? Orang Melayu punya. So boleh cakap pasal makanan jugalah. Yes, boleh. So mungkin kita kena fikir, kalau boleh, ambillah yang a bit kreatif. Okay.
I'm sure that you had something, tapi hanya untuk anda berfikir, alright, which is I'm sure that is something yang anda pernah buat. Mungkin anda ada rakan Melayu yang ikut ni. Kadang-kadang macam you kat sekolah dulu kan, pernah tak dekat sekolah, masa dekat sekolah menengah dulu kan, kita untuk wanita untuk perempuan dia ada dua, satu pakai pinafore, satu lagi pakai baju kurung. Alright, you pakai baju kurung tak ataupun pakai pinafore? Tak, pinafore je sir. Oh, you pakai pinafore I see. Okay. Tapi ada orang yang dia pakai baju kurung. Jadi kita katalah baju kurung tu adalah sebenarnya datang daripada kebudayaan Melayu. Tetapi telah dibuatkan sebagai uniform sekolah. Okay. Jadi ramai orang pakai. Orang kata pakai pinafore pakai baju kurung masa kat sekolah dulu kan dia kena pakai dengan bentuk sopan, tapi kadang-kadang ada yang pakai macam like tarik sikit bagi singkat lah, lepas tu kan di lengan ni dia pusing sampai dekat sini sebab nak macam tak selesa kan. But that was actually it lah. Okay. Any other questions? Ashish, oh, about the yes, I heard about it too. Saya bukan dekat Berlin, tapi kan saya dekat selatan Frankfurt. Okay, ya betul, alright. Sebab dia kata dekat hotel Aquadom tu dia pecah, lepas tu kan habis dia punya ikan itu semua keluar, semua mati. Alright, tapi ada ikan yang masuk dekat bawah, bawah what do you call this, cellar, that one is actually okay lah. Tapi yang mana yang macam ni, jadi orang kata dekat jalan dekat situ tu macam banjir kejap sebab air semua keluar kan. Tapi tak ada fatality ataupun tak ada insiden ni lah. Okay. Any other questions? So sorry, I didn't, my line was keep breaking. About the baju kurung thingy that you were telling, right? I don't have a photo of it, but during my school days, I pernah lah pakai sir. But then I don't have a photo. So can I, because I really wanted to wear it so much. So I asked my friend to borrow it, then I wore it. Then it's like, I don't have a photo. So can I explain that? Yes, you can, for sure, definitely. Tapi ceritalah sikit, okay, macam mana you actually refers you to actually like pakai baju kurung, okay. I love it. Itu kadang-kadang macam kita suka dengan masyarakat dekat Malaysia ni kadang-kadang you nak pakai, ada orang Melayu nak datang pakai sari sebab nak belajar macam mana nak pakai, tapi ada orang yang bukan Melayu dia nak datang belajar pakai baju kurung sebab atau baju kebaya sebab dia thought that it's actually very pretty. Kalau orang Melayu boleh pakai, why not me? You know, like things like that. Which is actually a very interesting way of like looking into lah. Yes, Ken. So, Thank you. so